Isu Tula baru, Wakil Rakyat PAS Masturoh kekal dia enggan mengubah kenyataan dia, dakwaan dia bahawa Lim Kit Siang, Lim Kuan Yew, sebenarnya Lee Kuan Yew pengasas Singapura, dan Chin Peng, pengasas Parti Komunis Malaya yang diharamkan, adalah sepupu, adalah saudara. Mana dia dapat? Mungkin dia dapat fakta ni daripada bahan-bahan catat-catat ini selalu jadi isu perkauman. Tapi sekarang kita nak cerita apa pendirian Islam, apa yang Allah letak dalam Quran sebagai asas dari segi nak berdepan dengan soal perkauman. Firman Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa, sesungguhnya kami yang jadikan kamu kalian daripada lelaki dan wanita, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kemudian menjadikan kamu berbilang kaum dan bilang lidah bahasa dan warna kulit kaum dan bahasa, lita'arafu, supaya boleh bezakan, boleh kenal hitam dari putih, coklat daripada kuning dan biru dan hijau. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya semulia-mulia kalangan kamu adalah takwa. Takwa adalah pengukur. Saudara-saudara Nabi pun ramai tak memeluk Islam. Antara semua bapa saudara Nabi, hanya seorang saja menerima Islam. Abu Lahab antara bapa saudara Nabi. Abu Hakam adalah sepupu kepada ayah, dikatakan sepupu kepada ayah Nabi Muhammad SAW. Bapa saudaranya seorang lagi, Abi Talib, yang menyokong Nabi tapi dikatakan tidak memeluk Islam. Begitu juga mak-mak saudaranya, hanya seorang saja yang memeluk Islam. Kaum dia, Quraisy, menentang dia. Islam tidak meletakkan kaum sebagai garis ukur. Itu sebab kita tengok Yahudi, Bani Israel, yang asalnya Allah turunkan Islam itu tidak berkembang, kerana mereka memikirkan kaum kami keturunan Ibrahim wa Ishak wa Yakub wa Zakaria wa Yahya. Dan Nasara berkembang kerana Nabi Isa AS datang untuk memecahkan belenggu perkauman Ahlul Kitab, dan Islam berkembang. 1.9 bilion manusia adalah Muslim, tetapi kita tak kuat. Israel maha kuat dengan kurang daripada 20 juta orang, kerana kita tak bersatu. Antara ni yang gejalanya ialah kita masih pegang adat perkauman antara yang paling jijik dipandang Allah. Semua hadis mengenai perkauman menurut Dr. Mazhar Mufti Perlis adalah daif belaka. Saya pergi cek kerana ada orang, bila saya beritahu bahawa kita boleh berdoa dalam bahasa kita, bahawa orang Allah tahu semua bahasa, ada orang troll saya, katakan bahawa bahasa syurga bahasa Arab. Saya pergi Google, rupanya ada 3 hadis, satu palsu, satu ingkar dan satu daif, bahawa bahasa Arab, bahasa syurga bahasa Arab menurut Mufti Wilayah Persekutuan, bahawa Allah, kita tak tahu apa bahasa Allah di syurga, kerana kepunyaan semua bahasa adalah bahasa Allah, sehingga orang bisu, orang pekak. Allah tahu, Allah maha mendengar. Bahasa adalah ciptaan Allah, warna kulit adalah ciptaan Allah. Kita di akhirat esok, jasad dan DNA kita saja di dunia ini membuat kita kebetulan pertalian, Allah yang tentukan. Tapi kita suka membuat pengakuan keturunan aku. Nabi pun tidak mengambil itu sebagai neraca perbandingan dengan orang lain, tapi takwa. Kita tengok seluruh Quran, naratifnya ialah siapa yang bertakwa. Firman Allah surah Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqu mauta wa hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah yang menjadikan maut, itu mati, kita hidup ni mati, lepas tu kita dibangkitkan wahayat, kiamat kita bangkit untuk menguji, melihat siapa kalangan kita yang paling baik amalan dia. Jadi saya ambil contoh saja, saya tak suka troll isu-isu agama ni. DAP saya pernah jumpa Lim Kit Siang, dan saya pernah
bersama dengan Kapal Singh dalam satu kes membela rakyat di mahkamah. Jadi saya dapati kita tengok pada orang, dan inilah penyakitnya. Kita tak boleh kekal dalam penyakit ini. Saya tahu ini adat, baru tengok warna kulit orang, dia gelap ke, dia terang ke, tengok rambut orang putih ke, hitam ke, kerana panggil orang nama, oh dia ni sekian kaum, dia ni sekian kaum, ya. Kerana ini adalah fahaman jahiliah, ya, bukan Islam, bukan daripada Allah. Al-Quran datang, Islam datang, risalah Rasulullah SAW daripada Allah datang dalam kalamullah ialah untuk menghilangkan budaya dan adat melihat pada keturunan seseorang, ya. Dan dia bukan ukur dari segi takwa. Kalau kita pilih isteri pun kita kata tengok keturunan yang solehah. Agama, tapi sebaik-baiknya agama atas. Tapi kita dah tengok, oh dia ni. Saya cerita ni kerana saya kawan orang Jawa ke, orang Nasution ke, contohlah ni Daing ke, mereka beritahu saya menuduh lah, ini tuduhan orang Jawa bahawa orang Bugis ke, Daing ke apa, dia pun ada kasta sehingga susah dia nak kahwin anak dia, kan. Ini saya dengar saja, jangan salahkan saya, salahkan orang Jawa. Dan kalangan orang sekian-sekian lah, kita ada nama Said, Sharifah, bukan nak terus sesiapa, cuma saya bagi contoh. Bangsa saya pun sama, bangsa Cina pun sama. Hentam sendirilah untuk seimbangkan lah. Bangsa Yahudi lagi lah, ya. Tapi kita tengok kalangan sama bangsa pun, kita tengok India contohnya berperang, paling dahsyat memerangi satu sama lain tu India, tapi atas pekaum agama lah, India Muslim dan India Hindu. Tapi kita tengok Bangladesh dengan Pakistan dulu sama-sama, West Pakistan, Pakistan Barat, Pakistan Timur berpecah juga. Jadi perpecahan ini jadi adat manusia, dan Allah dah terang dalam Al-Quran, wa ma kana nasu illa ummatun wahidah. Dahulunya kamu semua satu umat, kemudian kami jadikan kamu, ja'alnakum ni berlain-lain, macam satu gurun pasir diturunkan air, mati mula-mula, kita semua mati. Tapi didatangkan berbagai warna, berbagai rasa, berbagai bentuk, berbagai khasiat, warna, untuk melihat kebesaran Allah. Tanda-tanda bagi mereka yang berfikir. Lalu Allah tarik balik air ini semua, bermakna pergi ke akhirat. Mati balik, gurun pasir itu tukar balik gurun pasir. Yang mati, yang kontang, yang satu. Itu sebab Allah kata, jika dia kendaki, dia boleh satukan semua. Satu warna, satu kaum, satu wajah. Ya. Berapa nak berperang sama sendiri, yang sama wajah, sama nama? Tak. Ia ada hikmahnya. Jadi kita kena faham kejadian Allah. Kita kena kaji, dan kita kena buang kesumat perkauman dalam diri kita. Merasakan diri kita ini ada apa-apa kehebatan. Kerana kita ni paling tinggi pun hamba Allah SWT. Sekian saja, saya harap, saya mohon maaf kalau ada sesiapa terasa terkilang ke parti politik tersebut ke apa ke. Tidak bertujuan untuk mengaibkan sesiapa, kerana kita ni hidup dunia sementara. Apa-apa baik yang kita boleh berkongsi, kita kongsikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan kita semua bersatulah di negara ini dan juga di dunia. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tabarakallahu minkum tabarakallahu ya karim.